Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wastanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi surau Al-Amin, semua para imam, adian terkuasa, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla kerana sekali lagi kita dapat bersama dalam majlis ilmu, iaitu di dalam program Menggilap Hati. Dalam program yang kita baca kitab, nama dia Penawar Bagi Hati. Kemudian dalam kuliah-kuliah kita ni, kita pilih satu tajuk, nama dia A'malul Qulub, ataupun aplikasi amalan hati. Kadang-kadang orang duk memikir, orang lain duk sibuk dengan nak baiki rumah, baiki bangunan, baiki kereta, baiki baju, kan, sibuk belakang. Tapi kadang-kadang kita terlupa nak baiki suatu perkara yang menjadi tonggak ataupun asas kepada kebahagiaan hidup seorang manusia di dunia dan juga di akhirat. Sebagaimana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sangat masyhur, Nabi kata dalam anggota manusia, dalam tubuh manusia ni ada seketul daging. Kalau baik dia, iza saluhal salahal jasadu kulluh. Kalau baik dia, baiklah hak lain. Kalau tak rusak hak ni, hak lain pun banyak lagi rusak. Artinya punca kebahagiaan, kehebatan, kebertuahan seorang manusia duduk di mana? Duduk di hati. Kerana itu ulama-ulama salafus salih, orang-orang yang hebat di zaman dahulu, mengeluarkan satu kata-kata yang menarik. Dia kata pengembaraan kita di atas dunia, kita nak pergi ke Mekah, nak pergi ke mana-mana negara atas dunia ni, kita berjalan dengan tubuh, jalan dengan tubuh. Tapi kita nak mengembara ke akhirat, iaitulah kita kena berjalan dengan hati. Dia panggil safarul qulub, sayrul qulub, berjalan dengan hati. Maka hati itu adalah mahallun nazar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah SWT tak tengok kepada kecantikan rupa seorang. Orang ni comel ke, lawa ke, putih ke, hitam ke. Allah Ta'ala buat belaka dah. Bagi dia je, warna tu satu identiti kepada sekumpulan manusia. Kadang-kadang kita tengok orang Afrika hitam, kita kata tak comel. Orang Afrika tengok kita tak comel juga. Tak ada kalah, dia kata, tak ada warna. Waktu anak belajar di Madinah dulu, ramai pelajar-pelajar Afrika, kawan-kawan. Kita kata mari Malaysia. Dia kata kalau pergi Malaysia macam mana? Bolehlah cari isteri orang Melayu. Oh, dia tunjuk ni, tunjuk tangan belah ni, tak boleh, kena hak ni juga. Maknanya dia nak hak gelap pada dia juga baru comel. Hak ni bawah ni tak comel. Ui, kata Masya Allah, tabarakallah. Artinya bukan itu yang menjadi tempat tilik Allah Azza wa Jalla, mahallun nazar. Tempat Allah nak tengok di mana? Nak tengok, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah nak tengok kepada hati kita. Maka menjadi kewajipan kepada kita para jemaah menggilap hati sentiasa, supaya hati itu duduk di bawah kawalan rapi. Manakala di hospital dia ada ICU, bagi orang yang satu lagi dia panggil CCU, kan? Orang sakit jantung, orang kawalan rapi ni sudah ada. Kita hari ni duduk di zaman yang penuh dengan godaan, cabaran dan ujian. Maka di antara inayah murakkazah, tempat yang perlu betul-betul kita jaga, iaitulah hati, al-qalbu. Nabi kata ala wahyal qalbu, hati. Cuma saya tak nak panjangkan mukaddimah ni, takut tajuk kita ni panjang. Kalau nak tanya hati mana hati, duduk mana hati? Kalau orang tanya duduk mana, biasa kan orang tunjuk hati ni sini.
hati baik dia tu. Cuba pergi tegur orang tak solat, orang tak sembahyang. Awak apa tak solat? Dia kata saya tak solat pun hati baik. Nak kata apa tak? Kita tengok orang perempuan tak tutup aurat, pergi tanya dia, awak kenapa tak tutup aurat? Dia kata saya tak tutup aurat ya cik, tapi hati baik. Tunjuk sini. Jadi di mana keduduk hati? Kita pun tak tahu. Kalau kata hati itu al-qalbu dengan bahasa Arab mana jantung, dia duk pam darah tu. Tu jantung. Yang kita kata hati yang gambar luh tu bukan hati tu, dia panggil kabid. Maka disitulah ulama contohnya dalam kitab kita Penawar Bagi Hati, beliau mengatakan maksud hati di situ iaitulah jantung hati nurani, bukan seketul. Kalau hati tu rusak boleh tukar. Orang pergi hospital IJN dia boleh tukar ya hati, jantung orang tukar lagi, hati orang boleh tukar. Tetapi hati yang dimaksudkan itu iaitulah al-qalbu ar-rauhani, hati nurani yang ada dalam jiwa manusia yang sentiasa diserang oleh dua pihak. Satu dia panggil kumpulan malaikat yang sentiasa attack hati kita ni, ajak buat benda baik. Satu lagi diserang oleh pihak syaitan, nak ajak dia supaya buat benda tak baik. Jadi tajuk yang kita bincang di sini salah satu daripada penyakit hati, maradul qalb, penyakit hati yang sangat bahaya para jemaah sekalian, dia panggil maradun nifaq, penyakit munafik, nifaq. Apa dia nifaq? Orang Arab pun tak boleh nak buat satu definisi khas tentang makna nifaq dalam sudut bahasa, sebab dia kata nifaq ni benda berlubang dua. Kita kan kasi masukkan terowong tu, tunnel tu, orang Arab panggil nafaq. Pasal apa dia panggil nafaq? Sebab dia boleh keluar kau ni, boleh masuk kau ni. Munafik ni wal'iyazubillah, dia boleh dua pihak, dia boleh di masjid pun dia ada. Nah, kalau ada majlis-majlis rasmi yang dianjurkan oleh masjid, boleh pakai samping. Dan kalau ada majlis kepok nak menarik, dia juga boleh taja orang yang sama. Orang yang sama boleh buat satu benda, boleh buat dua kerja yang berlawanan, wal'iyazubillah. Maka kata di para ulama, izharul khair wa israrus syar. Munafik itu kalau ada ketah boleh tanda. Kita perbincangan kita ni menarik, lengkap insya-Allah taala dalam satu tajuk yang lengkap. Izharul khair, orang yang mampu menzahirkan kebaikan. Orang tengok dia, masya-Allah baik, tetapi merahsiakan keburukan dalam hati dia. Dalam hati tak ada siapa boleh tahu. Kalau ada orang mengaku dia tahu dalam hati, kita kata dia telah mencabar hak Allah Azza wa Jalla. Tapi zaman kita hari ini zaman penuh fitnah, orang boleh menafsirkan hati orang. Dia tu saya kenal dia tu, saya tahu dalam hati dia. Masya-Allah tabarakallah. Siapa yang boleh tahu dalam hati? Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik ada depan dia. Tapi Nabi tak halau, keluar. Kamu jangan solat sini. Tak. Solat belakang Nabi. Tapi biasanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kumpulan munafiqun, orang munafik ni dia mari solat je, lepas tu kuliah dia tak dengar. Jangan pula tengok ke pintu ada orang keluar, dia tak dengar. Jangan tuduh orang tak. Sebab apa? Bila dengar kuliah, kalau dia dengar, masuk dalam hati dia tu. Cara Nabi bercakap bukan macam kita. Connect ni di antara Nabi dengan pendengar. Nabi sallallahu alaihi wasallam minal qalbi ilal qalb, daripada hati dia akan tusuk hati orang. Yang kita takut hari ni, kita bercakap banyak, Nabi sallallahu tak cakap banyak. Ada orang Badui mari tanya dia, ya Rasulullah ajarkan saya Islam. Nabi ajar 5 rukun Islam, orang tu berangkat pergi dalam masa berapa minit ya. Nabi kata sadaqa in aflaha in sadaq. Nabi kata orang ni bahagia dunia akhirat kalau dia berpegang dengan ajaran aku ajar sana. Berapa minit? Dia tak cakap banyak. Satu lagi definisi juga kata Ibnu Juraij, al munafiq yukhalifu qawluhu fi'luhu. Munafik itu orang yang berbeza perkataan dia dengan perbuatan dia. Nauzubillah. Kita ni bila kita bercakap, cakap baik-baik, tapi perbuatan tak sama. Suruh orang buat baik, dia tak buat. Wasirruhu ala niyatahu, berbeza yang batin dia dengan yang zahir. Jadi kita tak nak hukum, kita nampak dia orang baik, kita kata orang baik. Dalam hati dia penuh dengan hasad dendam, penuh dengan sifat riya, penuh dengan sifat takabur,
kita tak tahu. Jadi ini dia panggil yang zahir dengan yang batin berbeza, maka itu dia panggil munafik. Anda panggil an-nifaq ataupun munafik. Muslimin dan muslimat para jemaah sekalian, kita rasa nampak jelas dia punya definisi. Sekarang ni kita nak pergi kepada pembahagian kategori munafik. Dia ada dua kategori. Bila sebut munafik, jangan terus angkat kepala nak angkat penubuk mengata aku munafik. Tak. Dia ada dua kategori. Satu dia panggil nifaqun akbar, munafik yang besar, yang orang ni dikira duduk di bawah neraka yang bawah sekali, asfalil minad darkil asfali minan nar, di bawah neraka. Itu dia panggil nifaq i'tiqad, munafik dari sudut i'tiqad. Apa nama munafik i'tiqad? Dia mari depan kita, dia mengaku Islam. Oi, saya orang Islam. Keluar daripada kawasan Islam, duduk dengan geng-geng dia, aku main-main tu. Mana kita percaya? Itu dia panggil munafik i'tiqad. Yang ni kafir. Na'udzubillah. Yang ni orang dia tak percaya, dalam hati dia tidak ada. Kerana itu ulama Ahlus Sunnah telah mendefinisikan bagaimana cara kita nak mengucap dua kalimah syahadah itu. Iaitulah dia panggil kita ucap dengan lidah, kemudian kita tasdik dengan hati. Hati kita mengakui apa yang kita kata, la ilaha illallah, hati kita akui. Kemudian anggota melaksanakan tuntutan la ilaha illallah. Maka itu dia panggil muslim mukmin yang hakiki, yang sejati. Munafik wal iyazubillah, dia hanya kata dengan lidah. Oh, kalau depan kita ni mengucap kuat, tapi dalam hati dia kosong, tidak ada beriman, tak percaya kepada Allah Ta'ala, maka itu dia panggil munafik i'tiqad. Satu lagi kumpulan yang ketiga, yang ni batinnya betul, dia beriman kepada Allah Ta'ala, tapi zahirnya tak betul. Dia kata la ilaha illallah, tapi dia tak melaksanakan rukun Islam. Dia tak solat, tak puasa, tak tutup aurat banyak, tak. Jadi ini yang ketiga ini, iaitulah kumpulan dalam bahasa akidah dia panggil kumpulan al-murji'ah. Yang ni agak janggal sikit sebutan dia. Tak, jangan sebut. Boleh tulis al-murji'ah. Murji'ah ni maknanya kumpulan yang memisahkan amal dengan iman. Bahkan ghulatul murji'ah, kumpulan murji'ah yang pelampau, dia kata apa? Siapa dia mengucap dua kalimah syahadah, maka iman dia sudah setarah dengan malaikat, setarah dengan Sayyidina Abu Bakar dengan Umar, walaupun dia tak pernah salat, walaupun dia berzina. Na'udzubillah. Ini dia panggil pelampau. Tapi yang nipih-nipih murji'ah ni, semi murji'ah zaman kita ini, kalau pergi cari murji'ah tak akan jumpa. Tak ada lah senarai jabat agama mengeluarkan kumpulan murji'ah ni di negara kita ni, sebab tidak ada. Tetapi semi murji'ah itu bahaya. Iaitulah golongan-golongan liberal yang menyatakan agama ini hanya pegangan peribadi. Dia nak tutup aurat pun tak apa, dia nak solat pun tak solat. Itu dia panggil satu kumpulan yang menyeleweng kepahaman itu daripada landasan agama Islam yang benar. Maka munafik i'tiqadi kosong di dalam, di luarnya nampak. Bahkan mereka boleh berlakon. Sehingga kan Abdullah bin Ubay, ketua munafik, bila dia mati, orang mari minta kain Nabi, nak pakaikan kepada dia untuk dijadikan kafan. Nabi beri. Pasal sukar, nak jatuh hukum, dia mari semaya. Nak kata tak boleh. Cuma dalam peperangan Uhud, Allah nak serlahkan, nak zahirkan siapakah munafik di Madinah, wal-iyazubillah. Maka peperangan, Nabi kita keluar 1000 orang daripada masjid dia Madinah, nak pergi ke Uhud, berhenti di satu tempat Ajimatis Syaikhaini. Nabi kita berhenti sini, tentera berhenti sini, aku nak tengok siapa dia dalam tentera ni. Maka Nabi tengok, uish, muka tak kenal ni, siapa ni? Dia kata, kita ni bukan orang Islam, tapi mari nak membela Madinah. Oh, Nabi kata, nahnu la nasta'in bi musyrikin ala musyrik. Kami tak nak minta tolong orang kafir untuk pergi perang orang kafir. Kamu balik.
Bila balik puak-puak ni, rupanya yang menjadi duri dalam daging, yang merancang nak bawa dia mari siapa? Geng-geng munafik. Supaya apa? Supaya mereka ini menjadi duri dalam daging, jadi gunting dalam lipatan. Bila orang biasa, orang bukan Islam, tiba-tiba dia buat onak. Mula-mula nampak dudukkan lesah kita, nampak Islam tu letih, dia belok. Nabi kata balik. Ketua munafik bila dia tengok Nabi suruh si musyrikin ni balik, oh, mereka kata kalau macam ni perancangan kita rusak. Punahlah perancangan kita. Kita bawa dia ni nak rusakkan pertahanan. Jadi Nabi awal lagi ketepikan. Maka munafikin juga lagi balik, seorang demi seorang, minta izin dengan Nabi. Macam-macam alasan, sejuta alasan yang dia cari, Nabi lepas belakang lagi. Seorang demi seorang pergi. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tengok, ya Rasulullah, kita nak pergi perang ni. Nak pergi perang ni macam mana biarkan dia orang balik? Nabi kata tak apa, itu munafik. Yang lagi balik itu munafik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu biasalah, ketegasan dia kata da'ni adrib unuqah. Biar aku bagi selesai bawa ni dulu. Lagi balik ni, Nabi kata tak boleh. Sebab dia masih lagi mengisytiharkan diri dia sebagai seorang Islam. Kita tak boleh kacau dia. Tetapi dalam senarai itu sudah dikenal pasti. Siapa balik? Fulan. Jadi senarai ini sudah dikenal pasti. Allah Ta'ala nak dedahkan dia kepada Nabi SAW, ini munafik. Jadi itu tersalah dalam peperangan Uhud. Uhud ni berlaku pada Syawal tahun yang ketiga. Sesat kita, dia panggil munafik i'tiqad. Yang kedua, an-nifaqul asghar, munafik secara yang kecil. Kecil pun berat juga, tapi tidaklah rusak dari sudut akidah. Dia panggil an-nifaqul amali, munafik amali. Munafik amali ni dia panggil nifaqul amal. Perbuatan dia tu perbuatan munafik, tapi orangnya jangan kata dia ni munafik ni. Kalau kata pun maksud dia dari sudut perbuatan. Tapi kalau dia mati, jangan pertikan nak ke bumi mana. Dia orang Islam, tapi biasalah dosa-dosa ni jarang orang nak lepas lain daripada anbiya alaihi wassalatu wassalam. Maka kata di para ulama, itulah yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 3 perkara. Siapa dia terkumpul dengan 3 perkara ini, maka dia ada satu sifat munafik. Iza haddasa kadzaba, bila bercakap dusta, bohong. Wa iza wa'ada akhlafa, bila berjanji menyalahi janji. Wa iza tumina khana, bila diberi tugas, diberi amanah, ia khianati. Riwayat lain kata yang keempat, wa iza khasama fajar, bila dia berhujah, berdebat, dia nak menang ya. Dia tak kira hujah, dia tak kira dalil. Baik, para jemaah sekalian, 4 perangai ni ada tak ada pada orang duduk pada orang Islam? Ada ke tak ada? Cakap bohong ada? Na'udzubillah lah, banyak sekali lah. Janji tak betul? Tak usah kata apalah. Tadi saya berhenti solat zuhur dekat masjid, hujan hari ni, saya tak sebut nama negeri. Masya Allah, AJK masjid berlari pergi ambil baldi. Kata tak ada apa baldi ni. Saya tengok masjid macam saluran air tu daripada atas, walahanya baru je baiki, habis juta. Dia punya baik pulih tu beratus ribu lah, habis banyak. Kata mana siapa dia yang buat? Cerita panjang. Kita nak ceritanya makna wa'ada, janji tak betul. Sampai mereka hak masjid pun runtuh, duit masjid pun hilang. Hak jaga masjid tu orang hebat-hebat dah ni. Bukan masjid kita ni. Masjid kita ni insya-Allah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Taala, kita tidak akan hilangkan duit. Tapi berlaku sedemikian. Wa iza tumina, bila diberi tugas maka kita jalan tugas. Wa iza khasama fajara, bila dia berdebat kira nak menang, bukan kira nak cari kebenaran. Maka kita mengatakan ini dia panggil munafik amali, munafik dari sudut perbuatan. Jadi para jemaah sekalian, walaupun dia tu munafik, dia panggil nifak amali, tetapi kita kena ingat dia termasuk dalam dosa-dosa besar yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka para ulama mengkaji tentang munafik ni, ada orang yang memang asli nifak, dia tak masuk Islam pun, pura-pura ada.
Pasal itulah baru ni saya jumpa kes banyak. Alhamdulillah, di antara aktiviti yang kita cuba sertai bersama dengan NGO Islam ni, pergi ke tempat pendalaman dalam hutan orang asli tu, nak tengok macam mana dakwah kita. Setengah orang tu dia tanya, awak ni Islam ke tak? Dia kata dia pun tak tahu dia Islam. Orang suruh ngucap, dia ngucap, lepas ngucap dapat duit, bagi dapat hadiah ngucap. Jadi dia orang tanya, dia ni nak kira kategori mana? Kategori Islam ke tidak? Kata kita tak tahu. Waktu dia mengucap 2 kalimah syahadat, adakah dia yakin dengan apa yang dia kata, ataupun dia ikut ustaz kata untuk dapat sampul yang telah disediakan. Siapa sampai mengucap malam ni, kita bagi sampul RM500, RM200 hadiah. Habis pakat mengucap. Sudah mengucap tak tahu apa. Jadi ada orang yang memang asli tidak Islam, dia mengucap Islam lah. Kita kata dia mengucap ada syarat kan tadi. Syarat dia mesti tasdik, yakin betul-betul dalam hati dia, keyakinan dia betul-betul, baru dia jadi Islam. Kalau setakat dia kata saja, banyaklah Islam. Ni orang duk hantar gambar burung mengucap. Burung apa boleh mengucap ni? Mengucap, baca keluar Allah lagi boleh baca. Kita kata adakah kita nak pergi daftar dia bawa pejabat agama? Ni burung Islam, sebab dia sudah mengucap. Macam mana? Kita ni kalau kawan dengan Cina kampung, main-main la ilaha illallah tu. La ilaha illallah. Bobok ni mari lambat. La ilaha illallah biasa dia dengar. Daripada budak lagi dia duduk kawan orang Melayu, dia duduk mengucap 2 kalimah ada la ilaha illallah, dia pun la ilaha illallah. Ada orang yang na'udzubillah Islamnya betul di peringkat awal, tetapi melalui proses yang salah. Mungkin dia pergi berkawan dengan orang bukan Islam, dia pergi ke tempat negeri-negeri yang memang orang duk attack dia dari sudut akidah, maka dia jadi murtad kemudiannya. Ada juga berlaku sedemikian. Kerana itu kita lihat, oleh kerana munafik ini boleh terjadi secara orang asli, memang orang tu daripada asal dia nifak, ataupun dia mari apabila berlakunya timbulnya syubhat, benda-benda yang meragukan dia, ataupun keraguan yang dipasak dalam hati dia yang menyebabkan dia jadi ragu. Maka kita cuba tengok beberapa orang sahabat. Mereka ini, kalau nak yang tulis tu tulis, al-khawfu minan nifaq, cemas, rasa gerun, takut dengan sifat munafik. Salah seorang daripada sahabat ni nama dia Abu Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ni seorang sahabat. Bila selesai daripada tasyahud, sebelum dia bagi salam, dia banyak minta a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika minan nifaq. Banyak sekali doa dia tentang minta jauh daripada sifat munafik. Lepas solat, orang tanya Syekh Abu Darda, kenapa tuan ni banyak sangat duduk ulang ke doa minta berlindung daripada sifat munafik? Abu Darda kata apa tuan-tuan? Fa wallahi innar rajula, dia bersumpah dengan nama Allah, ada orang itu yang Allah SWT tukar hati dia daripada iman yang mantap kepada iman yang tak mantap, yang hilang imannya dalam beberapa saat saja. Maka aku menaruh kebimbangan, takut-takut hati aku ni bertukar menjadi munafik. Maka di saat itulah dia sentiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta supaya Allah Ta'ala teguhkan hati dia daripada sifat yang tidak baik. Cerita kisah yang kedua, seorang sahabat nama dia Hanzalah. Tanda seorang sahabat nama dia Hanzalah radhiyallahu anhu. Satu hari dia duduk di rumah dia, dia rasa tak tenang. Dia pun keluar daripada rumah, berjalan, jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar tanya, "Kaifa anta ya Hanzalah?" Apa keadaan kamu hari ini? Jawab dia Hanzalah, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah yang munafik ya Abu Bakar. Abu Bakar terkejut. Abu Bakar kata, "Subhanallah. Kenapa? Kenapa tiba-tiba kamu hukum kamu ni munafik?" Sedangkan Abu Bakar kenal dia seorang Muslim, seorang sahabat yang hebat, yang baik. Dia kata, "Ya Abu Bakar, macam mana aku ni tidak bersifat munafik? Kamu ingat ke tidak waktu kita duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi kita berceramah, berkuliah tentang syurga, tentang neraka, seolah-olah kita nampak depan mata kita tu neraka duduk menyala-nyala. Kita nampak depan mata kita syurga yang menyebabkan kita semangat, takut pada Allah Azza wa Jalla. Tapi bila kita balik ke rumah, jumpa dengan isteri, jumpa dengan anak-anak, tengok harta benda banyak, terlupa kita kepada cerita syurga dengan neraka. Saya kata saya nak bakar, kalau macam tu aku pun sama juga ni. Waktu dekat Nabi semua khusyuk, balik rumah adalah duduk dengan anak isteri, takkan nak khusyuk juga. Kalau balik rumah murung, duduk diam tak bercakap, agak-agak bini pun panggil ambulan mari. Tak, telefon pejabat hospital mari ambil Pak Haji dia nampak 2 hari dah tak bercakap ni. Dia panggil kemurungan ke bahasa orang sekarang, kemurungan. Abu Bakar kata tak boleh ni, tak boleh. Mari kita pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dia ada Nabi sekali dengan dia, mudah nak menyelesaikan masalah. Bila mari jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hanzalah terus mengulangi balik dialog dia dengan Abu Bakar tadi. Ya Rasulullah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah munafik. Nabi kata, wa mazak, kenapa ni? Pelik kamu ni, kenapa? Qal, ya Rasulullah, nakunu indana, ketika kami berada dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah cerita tentang syurga, tentang neraka, nampak depan mata kita tu, takut kita, khusyuk kita. Bila balik ke rumah jumpa isteri dengan anak-anak, terlupa kita. Faqal, apa dia respon Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ni tuan-tuan dan puan-puan? Boleh jadi suasana ni sama dengan kita. Waktu kita pergi kuliah, kita dengar, rasa ingat ke mati, takut ke neraka kan, ingat nak pergi ke syurga. Kau tak boleh ingat nak pergi syurga. Ni ada orang tanya soalan ni, dia kata ada ustaz mengajar kita ibadat ni tak boleh nak syurga. Habis nak berapa? Tak boleh, ibadat saja. Kita kata ini masalah kita hari ni para jemaah sekalian, tingkatan pengajian kita, level kita tak sama. Orang yang makam salafus salih, ulama-ulama yang tinggi, hati mereka tu terikat dengan Allah Azza wa Jalla. Dia tak mikir nak pergi syurga ni, dia tak mikir. Dia mikir ke bagaimana lazatnya ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita hari ni kalau kita tak mikir, tak berfikir, tak ingat pahala-pahala ibadat ni, berasa nak buat ke tak berasa buat? Tak apa nak buat. Pasal itulah sering saya tanya jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, hari ni berapa kali dah kita selawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agak-agak tuan-tuan boleh angkat tangan hari ni 100 kali sampai. Berapa kali kita ucap subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar? Berapa kali? Tak boleh jawab, ustaz takut riak. Saya pun tak suruh jawab, nak suruh berfikir. Artinya kalau tidak ada galakan-galakan yang mengikat kita dengan ibadat itu, mungkin kita akan rasa tak semangat. Pasal itulah timbulnya cerita mereka hadis palsu. Orang yang mereka hadis palsu tu, dia niat baik. Salah seorang mereka hadis palsu, nama dia Nuh Al-Jami' ataupun Nuh bin Abi Maryam. Dia reka, siapa dia baca surah ni boleh sekian, siapa dia baca surah ni boleh dapat ni. Orang apa seminat, semangat baca belakang. Orang kita tanya, mau ambil mana? Hadis ambil mana? Dia kata aku bohong untuk Nabi, bukan bohong ke atas Nabi. Nampak tak perbezaan? Dia bohong untuk Nabi, buat dusta untuk Nabi. Pasal apa? Nak suruh orang baca Quran banyak, tipu. Kita kata lama ni, saya kata, tuan-tuan nak jadi kebal ke tidak? Nak, baik. Baca ayat ara'aital ladzi yukadzibu bidin juta kali. Lepas tu tembok tak meletup. Nah, apa ni, jatuh atas bangunan tak hancur, agak-agak nak semangat gitu. Jadi dia kata aku buat dia untuk Nabi, bukan ke atas Nabi. Jadi kata dia ulama serupa belaka. Siapa dia buat bohong untuk Nabi ke atas Nabi ke, dua-dua tu finar belaka. Nauzubillah. Jadi kita mengatakan tidak menjadi kesalahan untuk kita kalau kata kenapa membuat solat ni 12 rakaat satu hari tak tinggal ni, solat rawatib, sebab Allah tak janjikan sebuah mahliga dalam syurga. Ingatkah kita kempen dulu? Lekat lagi tak? Dapat tak banglo tu? Alhamdulillah.
Saya tak boleh tinggal. Sekurang-kurangnya tuan-tuan dan puan-puan rasa sayang nak tinggal. Tak boleh lambat masjid ni, nanti orang qomat tak dapat pula 2 rakaat 4 rakaat belum zuhur ni. Jadi kita ada semangat yang nak pergi sebab kita ada target, janji daripada Allah, janji daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita mengatakan itu tidak menjadi kesalahan. Orang-orang peringkat tinggi je, kita jangan duduk banding kita dengan mereka. Orang peringkat tinggi dulu ajaib Allah tuan-tuan. Dia boleh solat 1 rakaat dengan surah Al-Baqarah. Ada seorang ulama ni dia menangis. Dia bagi tahu kepada murid dia, zahabat quwwati, kekuatan aku telah hilang. Orang tanya, Syekh, apa dia kekuatan hilang? Dia kata, aku tak mampu lagi nak berdiri solat tahajud malam kecuali sekadar baca Al-Baqarah dengan Ali Imran. Berapa juzuk? Al-Baqarah 2,5, Ali Imran 3,5 hampir 4 juzuk. Menangis kerana tak mampu lagi nak berdiri lebih daripada itu. Subhanallah. Kita hari ni kalau orang baca 2 muka surat ya, malam esok tu ke masjid lain, panjai main sini tak boleh pergi. Anda tengok. Jadi himmah. Jadi waktu tu waktu kita bagi. Kata Nabi SAW, Nabi kata apa? Tengok pada hadis Hanzalah tadi. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi, lau tadumuna ala ma takununa indi, kalau kamu boleh kekal sebagaimana kamu duduk dekat aku, maknanya balik rumah pun duduk apa diingat lagi kepada syurga, kepada neraka, ingat pada Allah Ta'ala, wa fi zikri, dan sentiasa berzikir pada Allah Azza wa Jalla, la safahatkumul malaikatu ala furushikum, nasaya malaikat akan mari bersalam dengan kamu di atas rumah kamu. Malaikat duk tunggu kita nak berjalan dia, nak bersalam tepi kita. Lakin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, maka kita ambillah masa ketika kita belajar dan saat lain kita bergembira dengan keluarga kita, tidak salah. Tapi bergembira pun jangan sampai peringkat tak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita gembira di bawah skop yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sekarang mana kita gembira? Gembira. Allah Ta'ala izinkan duduk dengan isteri, dengan anak-anak pergi berjalan sana sini, tidak menjadi satu benda kesalahan. Yang salahnya bila kita salah menggunakan kegembiraan itu untuk mengelupai Allah Azza wa Jalla. Maka itu dipanggil Hanzalah, bimbang, takut-takut dia ni jadi munafik sebab berbeza watak dia depan Nabi dengan belakang Nabi. Kita mengatakan walaupun berbeza tapi dia masih lagi ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Kisah yang ketiga, satu hari seorang sahabat nama dia Huzaifah bin Al-Yaman, laki-laki Huzaifah ni. Bahasa orang Malaysia ni kalau bunyi pah belakang tu dia nak di perempuan dah. Huzaifah. Banyak laki-laki, Huzaifah, Talhah, Usamah. Dia pasal orang Arab dia tak panggil ekor. Kalau Usamah dia panggil mah, kalau panggil mah ni macam orang perempuan lain. Usamah, Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu, seorang sahabat, tanda nama dia ni, kena gelaran dia ni, dikenali dengan nama pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pemegang rahsia. Apa dia rahsia? Nabi maklumkan kepada Huzaifah senarai nama golongan munafik yang ada di Madinah. Nabi kita maklumkan. Lepas pada Huzaifah tak ada orang lainnya. Kecuali zaman kita hari ni ada pula Huzaifah. Ada ke tak ada? Ada zaman kita ni. Cuba tanya dia, oh aku kenal dia tu munafik. Senang kau. Kata bila kau Nabi lantik menjadi Huzaifah? Huzaifah seorang saja yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari du'a Umar li janazah. Umar dipanggil supaya solat jenazah. Solat jenazah. Ada orang mati. Biasa orang panggil khalifah. Tempat kita sini orang panggil Pak Imam. Pergilah. Jadi Sayyidina Umar nak pergi solat jenazah, dia jumpa dengan, dia akan tanya Huzaifah dulu. Ya Huzaifah, ada orang ni dalam senarai ke tak senarai? Masuk list ke tidak? Huzaifah kata apa? Ijlis ya Amir Mukminin. Duduk sini, duduk. Jangan pergi. Fa innahu min ulaik, dia hak si mati tu, kumpulan tu, kumpulan munafik. Umar tak pergi.
Sayyidina Umar dia percaya kepada amanah yang dipegang oleh Huzaifah yang telah dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar tak tanya orang lain. Sebab bukan semua orang tahu, Huzaifah je tahu. Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, tuan-tuan kenal siapa Umar? Siapa dia Umar? Siapa dia? Boleh cerita Sayyidina Umar lain, kita bagi hadiah. Cerita sikit Sayyidina Umar. Khalifah yang kedua. Waktu orang tahu belakang. Lagi? Ada penceramah baru ni keluar dari radio katanya. Orang tanya, saya tak dengar sendiri. Dia kata Umar ni seorang hero yang bunuh anak perempuan hidup-hidup, minum arak dalam tengkorak. Saya nak dengar, nak tahu jemaah ni ada dengar ke tidak? Ada dengar? Syahidah syahidun. Mana ada orang dengar? Kita kata itu tuduhan palsu yang jahat terhadap Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuduhan jahat. Ini kadang-kadang kita tak nak tuduh Syiah belaka. Kadang-kadang biasanya orang yang menghina Umar, Sayyidina Abu Bakar ni puak-puak Syiah. Tapi kadang-kadang tak Syiah pun hina juga. Tuan-tuan kena ingat, tidak ada mana-mana sumber riwayat yang sahih yang menceritakan Sayyidina Umar bunuh anak dia hidup-hidup, tak ada. Dan juga tidak ada riwayat mengatakan Sayyidina Umar minum arak dalam tengkorak. Kalau kata dia minum arak, itu wallahu alam. Zaman tu zaman orang minum arak belaka. Kalau minum tu tak pelik. Peliknya tak minum. Tengok. Tak minum tu pelik. Sebab Muslim dia macam orang, kalau ada kita jumpa orang putih Mak Saleh yang bukan Islam, tak minum arak, kita rasa pelik ke tak pelik? Awak tak minum arak, pelik? Tak usah kata apa tuan-tuan. Bila saya kata saya ni orang Kelantan tak pakai budu, orang kata pelik. Ustaz tak pakai budu, kata tak. Tapi kalau ada colek gitu lah mana. Tapi dia kata nak beli budu, makan tak makan. Jadi orang sama itu orang minum arak, tapi kita bukan nak je. Cuma nak tunjuk, nak tonjolkan kehebatan Sayyidina Umar ke nak menghina Umar. Kena hati-hati. Ini sehari dua ni pula timbul pula Sayyidina Umar kena disiasat dalam kubur. Kita katakan cerita alam kubur ni cerita benda gaib yang tak boleh kita nak cerita kecuali melalui wahyu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata ini orang mimpi bukan hujah tuan-tuan. Pasal itulah saya tahafuz. Penceramah-penceramah, pengkisah-pengkisah ni jangan bawa cerita yang pelik-pelik kepada masyarakat, susah dia orang. Baik. Sayyidina Umar ni bila dia lalu ikut ni, syaitan lari, lalu ikut ni. Pasal itulah apa ni? Maknanya hebatlah Sayyidina Umar, ar-rajul mulham. Kata dia Aisyah radhiyallahu anha, pernah satu hari kami bergurau. Aisyah isteri Nabi bergurau dengan isteri seorang lagi. Jadi dia suruh makan makanan dia tu. Dia tak makan. Dia kata kalau mu tak makan, aku ambil makan ni, aku lomo ke mukamu. Sama-sama madu, boleh gurau lah gitu. Jadi tuan-tuan tak ada ni, tak nak gurau apa, pakai begitu. tak ada peristiwa kata orang. Jadi Nabi kata, tiba-tiba lepas pada kawan ni ambil kuih ni lomo sini, yang ni pun lomo juga. Tiba-tiba dengar suara Umar datang. Umar lalu dekat rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar lalu biasa dia akan kuatkan suara supaya dia tahu, orang Nabi tahu Umar ada kat luar. Dia pun tak ketuk rumah Nabi, dia tak mahu ganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma teknik dia je Umar cakap kuat. Jadi Nabi tahu Umar ada kat luar. Umar kata apa kepada Aisyah? Dia kata, "Ya Allah, cepat pergi basuh muka ni." Kan Umar masukkan. Kata dia Aisyah, mulai hari itu aku tahu Umar ni seorang yang hebat dan aku sangat takut pada Umar radhiyallahu anhu. Umar lepas pada Hamzah larang dia pergi ziarah, pergi solat jenazah munafik tadi. Umar, nasyattukallah, dia kata, ayah Huzaifah, aku nak tanya kamu dengan nama Allah, Umar Ibn Khattab adalah senarai ke tidak? La ilaha illallah, ajaib Allah. Umar Ibn Khattab adalah senarai ke tidak? Huzaifah kata, la wala ubarri'u ahadan ba'dak. Umar, mu tak ada lain senarai, tapi lepas pada ni jangan siapa tanya, aku tak layan lagi. Takkah aku nak layan sama-sama orang ni tak ada munafik. Kita yakinlah dengan keimanan yang ada dalam jiwa kita, tak payah duk tanya-tanya orang, tak payah duk scan kita sendiri. Sebab itu kata di para sahabat, para ulama, peristiwa-peristiwa ini menunjukkan kepada betapa sahabat radhiyallahu anhum sangat cemas, bimbang, takut-takut ada sifat munafik dalam jiwa mereka. Walhanya kalau kita kata Umar, tak payah tanya dah.
Kalau tanya kita kata tak ada. Nah, tanya Huzaifah. Kata di Ibnu Abi Mulaikah ni seorang ulama tabi'in, adraktu salasina min ashabin nabi, aku pernah bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi, semua mereka bimbang, gerun, takut sifat munafik ada pada diri mereka. 30 orang sahabat bimbang. Tak ada di kalangan mereka mendakwa aku ni setara iman, aku setara dengan Jibril, dengan Abu Bakar pun tak ada. Tapi mereka takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka itu yang disebut, kita berpindah kepada tajuk sifatul munafiqin di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita senaraikan di sini, sifat munafik ni ada 31 sifat. Saya akan ambil 1-2 saja ataupun kita sebut je. Yang pertama sekali, sifat munafik maradul qalb, orang yang mempunyai jiwa yang sakit. Dalam surah Al-Baqarah, ingat, fi qulubihim marad, Allah kata dalam hati mereka ada penyakit. Penyakit ni ada dua, tuan-tuan. Penyakit ada dua. Penyakit yang melanda hati manusia ada dua perkara. Yang pertama dia panggil maradus syahwat, penyakit syahwat. Penyakit syahwat ni semua orang ada. Nak kepada harta benda, suka kepada perempuan, yang perempuan suka kepada suami, itu syahwat. Itu tak payah diubah, tak payah dibuat, dihilangkan, tetapi perlu dididik dan dijaga. Manakala tidak, tak ada manusia atas dunia ni. Betul tak? Penyakit syahwat itu boleh senang untuk diubati. Mana kita tahu dah kita ini cinta pada dunia. Penyakit syahwat, nak pada dunia, penyakit syahwat. Bagaimana kita nak suruh semangat, gelora, nafsu pada dunia itu, macam mana kita nak kurangkan? Di antaranya inilah, kita duduk dalam majlis ilmu, dengar kitab-kitab yang menyebut tentang amalan hati. Contoh yang saya buat yang paling mudah sekali, kitab penawar bagi hati. Tadi Tuan pun sebut, kebetulan saya diberi peluang untuk kuliahkan kitab itu dalam Astro Oasis. Baca kitab, satu malam ada orang post mari gambar daripada TV, dan dia punya cerita pengalaman. Dia kata, Ustaz, saya tak adalah nak kata benda-benda kecuali nak ucapkan jazakallahu khairah. Saya doakan Ustaz dan keluarga diberkati oleh Allah Ta'ala, sebab saya dengar malam ni walaupun 30 minit, saya terubah hati saya supaya tidak lagi mencintai dunia yang melampau. Subhanallah. Kita kata penyakit syahwat boleh diubati. Panjanglah kalau kita nak cerita ubat pula ni. Jadi kita nak cari penyakit baru ni. Satu lagi yang bahaya dia panggil maradus syubhat, penyakit keraguan. Hak ni ada pada munafik, penyakit keraguan. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka ada sakit, iaitulah sakit dia tak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana boleh Ustaz, kita hari ni percaya 100% ada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan kata. Tapi bila mari melaksanakan undang-undang Allah Ta'ala, hati kita ada penyakit ke tak ada penyakit? Tuan-tuan, kita nak laksanakan undang-undang yang ada dalam Quran. Yang halal kita kata halal, yang haram kita kata haram. Di antaranya, saya tak nak sebutlah hudud. Kadang-kadang bila sebut hudud ni, orang duk nampak benda lain. Tak. Nak main politik juga dia kata. Tak. Riba ni jarang orang sebut. Akta Parlimen pun tak nak bercakap bab riba ni. Pengharaman riba, jelas ke tak jelas dalam Quran? Dalam hadis jelas. Tapi kalau kita kata kita nak hapuskan bank-bank riba yang ada dalam negara kita ni, agak-agak siapa yang marah dulu? Orang kafir ke orang Islam juga? Mungkin ada orang Islam yang marah. Penyakit rasuah, ini penyakit-penyakit masyarakat belakang. Jadi kita mengatakan bahawa kadang-kadang benda-benda yang macam ni, marad dalam hati tu, ada macam tak percaya kita kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pasal itu kita tengok bila timbulnya gerakan liberal sekarang ni. Gerakan liberal ni saya tengok banyak dah, alhamdulillah. Panel-panel khutbah negeri-negeri dah keluarkan khutbah
liberal, perusak agama. Saya tak tahu di sini baca ke tidak. Maknanya dia orang ni sudah mula menonjol, mula timbul. Tapi tu katanya kata pok liberal tu munafik, marah dia, jangan. Kita mengatakan unsur-unsur itu ada di situ, sebab mereka bila bercakap tentang hak agama seolah-olah dia tidak setuju, tak suka kepada apa yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sifat munafik yang disebut dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara lagi yang pertama tadi, penyakit dalam hati dia. Maka penyakit itu kita sebut penyakit syubhat, keraguan terhadap apa yang diajar oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, penyakit takabur wal istikbar, sombong. Bila orang mari, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah, orang mari bagi tahu, buat munafik, mu tahu mu ni munafik, bersalah, pergilah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta maaf, minta ampun. Lawaw ru'usahum, pusing kepala, giling kepala, wahum mustakbirun, sombong, tak mau. Jadi kita hari ni kadang-kadang sifat-sifat ni ada juga mari pada kita. Wal iyaz billah. Bila kita bersalah, orang mari tegur, nak terima ke giling kepala, sombong. Tak usah kata apa, kadang-kadang kita solat, dalam solat kita tu ada benda yang tak kena, cara pergerakan ke cara apa, orang tegur, agak-agaknya terima kasih ke kecelek mata. Saya dah 30 tahun solat. Jangan main. Saya tak kata sombong ni, tapi nak cerita kadang-kadang sukar untuk kita menerima teguran, ya? Kita tak kait dengan sifat munafik. Tapi bahayanya sifat istikbar. Pernah satu masa saya nak pergi haji, jumpa dengan sahabat pakcik ni, dia buka ihram ni bawa bau, buka di KLI lagi, buka dah, Kuala Lumpur buka. Kita kata pakcik, orang buka ni itibak ni waktu nak tawaf, bukan sini. Patut dia tengok orang tegur, dia kata terima kasih dah. Dah, dia celek mata kita, saya 17 siri kursus haji tak pernah miss. Sendak dia punya ayat. Kita tengok orang tua, kita tak apalah, alhamdulillah lah, kalau dah kursus haji kat selamat. Kalau kita nak main, kita kata kursus haji pergi tapi tidur tak dengar. Kalau gitu kan, so cabut kain lah, gitu dah marah. Istikbar. Jadi orang munafik sifat dia bahayanya istikbar, tak mau ditegur, tak ada. Jadi kita jangan ambil sifat munafik. Yang ketiga, istihza bi ayatillah. Mereka ini akan perli main-main dengan ayat Allah. Bila baca ayat Quran, baca ayat Quran. Orang zaman naik apa ni ke angkasa, lepas kita duk sibuk dengan ayat Quran lagi. Dia main-main. Pokok munafik zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam gitulah. Tak percaya kepada, sebab dia tak percaya. Kalau dia percaya, dia yakin. Yang seterusnya, istihza bil mukminin, dia suka perli kepada orang beriman. Tengok orang beriman, buat ni buat tak ada kerja ni, buat habis masa dah, betul-betul pergi masjid, ya, duduk tunggu di masjid. Maknanya bagi dia nya tak ada, tak standard. Kalau standardnya bawa kayu golf ni, kita main tengah padan, baru betul. Main tak salah, main golf. Jangan pula salah faham, ustaz ni kata kelak. Maknanya bagi dia nya pergi masjid ni tidak standard. Standard tu duduk main dengan orang hebat-hebat ni, baru betul. Jadi perli. Yang keseterusnya, saddunah anil infak, suka larang, sekat orang nak bagi nafkah fisab. Orang nak infak, perli lalu. Dia ni bukannya banyak harta nak tunjuk orang ya tu. Dia tak bagi pun, tapi bila orang bagi dia duk perli. Pas satu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berlaku kes bila sahabat-sahabat ni bagi sikit, dia kata sikit, Tuhan nak kira apa, tak. Orang panggil buat rugi masa. Bila bagi banyak, dia kata nak menunjuk, tak ada benda betul bagi dia. Itu di antara sifat-sifat munafikin yang banyak dalam Quran. Dalam senarai buku yang ada jangan saya ini ada 31 sifat. Baiklah para jemaah sekalian, kita berpindah kepada al-wiqayatu minan nifaq. Ini di antara benda yang penting bila kita belajar. Kita nak cari bagaimana benteng nak menyelamatkan hati kita daripada sifat yang buruk ini, sifat yang bahaya ini. Yang pertama sekali, tanda, kalau boleh tulis besar-besar, sebarkan. Yang pertama sekali, kita pergi solat berjamaah dan sempat bertakbiratul ihram bersama imam. Ini payah sikit ni. Jemaah gidah tapi
takbiratul ihram sekali dengan imam tu ni ada masalah sikit. Dalam hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Tirmizi daripada Anas bin Malik qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla lillahi arba'ina yawman, siapa dia solat semata-mata kerana Allah Taala 40 hari. Yang kita pergi hadis ke Madinah tu 40 waktu, itu lain. Yang ni 40 hari fi jama'atin yudrikut takbiratul ula, solat berjamaah sempat takbiratul ula. Mana takbir sekali dengan imam Allahu Akbar, kita Allah Akbar. Apa dia dapat? Kutibat lahu bara'atan, ditulis kepada dia 2 kelepasan, membebaskan dia daripada 2 sifat. Bara'atun minan nar, orang ni insya-Allah selamat dia daripada api neraka. Wa bara'atun minan nifaq, dan dia selamat daripada sifat munafik. Tulis tanda hadis riwayat Tirmizi dengan sanad yang hasan. Jadi kata ulama, siapa nak selamat daripada sifat munafik, solat 40 hari di masjid sempat takbiratul ihram, insya-Allah kena lah. Yang kata tak boleh, awal lagi jawab tak boleh dah, abah bila nak boleh, kita kena biar boleh. Pasal itulah orang tua ni kalau pergi ke pondok 40 hari tak mau balik dia, tapi tak cukup kat takbiratul ihram tu masalahnya. Syarat tak 40 hari cukup dah, takbiratul ihram tu tak cukup, tak jadi. Ni hadis ni, hadis yang 40 waktu di Madinah tu, itu untuk khas untuk Masjid Madinah. Walaupun sebahagian ulama mengatakan sanad dia dhaif, lemah, nak banding dengan yang 40 hari tadi. Yang kedua, husnul khuluq wat tafaqquh fid din, elokkan perangai kita, akhlak kita biar molek, dan sentiasa belajar memahami perjalanan agama. Belajar. Kita ada orang mengajar bawa. Hari ni tuan-tuan, saya bimbang tengok, bila ustaz bawa kitab, anak murid tak ada kitab. Malam ni taklah, sebab malam ni kuliah umum, orang tak bawa kitab, kita apa nak bawa? Waktu mengajar ni, waktu talaki berkitab, tak bawa kitab juga. Saya mengajar banyak tempat pakai kitab, tak bawa. Tak apa dia tu ustaz, kalau tak bawa pun nanti malam kita ulang balik dengan YouTube. Ngaji dengan YouTube pula dia. Sebab apa? Dalil je hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata khaslatan la tajtami'an fi munafiqin, 2 sifat ini tidak akan ada, tidak berkumpul pada diri orang munafik. Husnus samtin, elok dia punya perangai. Yang kedua, belajar agama. Orang munafik ni kalau dia pergi masjid dia pergi, tapi kuliah tak dengar, tak mau dengar. Naik motor, zaman Nabi tak ada motor, naik unta lari. Banyak kes, saya takut habis masa panjang. Kau nak tunggu sampai pukul 12 ni kita syarah. Kenapa Nabi sebut baik perangai? Tuan-tuan kena ingat, dalam hadis yang sahih Nabi kata apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku dibangkitkan oleh Allah Ta'ala untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak manusia. Kita kadang-kadang duk mikir, kan dalam Al-Quran kata Allah, Nabi kita ni bawa tauhid. Kenapa pula dalam hadis ni Nabi kata dia bawa akhlak? Ingat, maka kita, para ulama hadis mengatakan tauhid itu asas kepada akidah manusia. Dia duduk di dalam hati. Siapa dia boleh scan hati orang ni? Tak boleh, kecuali Nabi tahu, diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla, wahyu pada dia, Nabi tahu ini munafik. Tapi kita ni tak nampak dah. Kita nampak orang tu saleh, orang tu zahir, kita kata zahir ya. Wallahu yatawalla sarair, yang batin kita serah pada Allah Taala. Tapi akhlak boleh kena ke tak boleh kena? Akhlak kita boleh tahu. Kadang-kadang orang ni nampak wara, hebat orang. Waktu atas masjid tengok tasbih bergerak begini, orang tegur pun tak jawab. Orang duk tunggu di tangga, nak salam, cium tangan, nak hantar tok syekh balik. Dia turun tangga, rupanya selipar dia sepak dia budak jatuh dalam parit. Keluar cekak pinggan, basah buta mana ni, mata tolu ni. Agak-agak cium tangan ke pakai lari balik belakang. Nak cium lagi? Tak dah. Akhlak. Jadi akhlak ni itu identiti peribadi seorang. Sukar tuan-tuan.
Kadang-kadang kita duduk dengan orang dalam masa beberapa saat. Pasal itulah Sayyidina Umar, di antara skema kita nak kenal akhlak orang ni, musafir dengan dia. Boleh tahu lalu beg dia kita kena angkat, beg kita jangan harap dia nak angkat. Tak. Saya suka, saya jaga jemaah haji lama. Kadang-kadang dia turun bah ke apa dia kata, ustaz, ni beg saya ni, bilik saya nombor sekian-sekian. Kata molek lah kerja ustaz, akak beg awak. Kata, ada setengah orang dia tengok ustaz, dia tak akan bagi. Kalau kita nak angkat, dia tak akan bagi. Maknanya boleh ustaz suruh budak bellboy angkat, kenapa ustaz nak angkat? Ada setengah orang sombong. Ustaz, beg saya ni, pastikan sampai bilik. Biar dia lah. Yang ketiga, tanda sifat orang bebas daripada nifak, iaitu as-sedekah. Sedekah, kita beri sedekah. Sedekah banyak. Aku ni munafik ke tak? Berapa duit ada dalam poket? 100. Orang ada isytihar nak bina, nak buat masjid baru, 100. Capok belakang dalam tu. Engkau rumah banyak lagi. Pasal apa Nabi kata apa? Dalam hadis Nabi kata, was-sadaqatu burhan. Sedekah itu tanda keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Orang munafik dia tak akan beri sedekah kecuali ada pulangan. Dia bagi sedekah tapi mesti ada pulangan. Nah, siapa dia taja apa ni jamuan malam ni? Oh, pulang-pulang tapi nama dia mesti tulis besar dekat luar. Pasal tu saya duk perhati tengok hari ni, kadang-kadang takut kita tuan-tuan. Pergi masjid nama dia saja, kipas pun nama dia, aircon nama dia. Tulis semua, cop setiap benda dia beri ke masjid mesti nama dia. Kata subhanallah, pergi ke masjid pun nak tulis nama juga. Tak? Jadi kita tak tuduh dia tu munafik, minta maaf. Tapi sifat orang yang bersedekah lillahi ta'ala ni sifat mukmin. Was-sadaqatu burhan. Orang yang suka bersedekah tanda dia beriman. Yang keempat, qiyamul lail. Orang yang banyak berdiri malam secara senyap-senyap sembunyikan Allah Ta'ala. Sebab apa? Orang munafik tak akan bangun solat, yura'unan nas. Bila dia buat benda ibadat nak tunjuk ke orang je. Oi, jangan main-main ustaz, kita ada munajat perdana. Itu bukan ukuran. Munajat perdana tak ada habis munajat lagi, siap update Facebook dah. Pukul 3.30 pagi ni bermulanya apa ni tahajud perdana di masjid kita ni. Oh, tulis Facebook. Dah perdana apa yang munajat apa? Tujuan tahajud itu untuk apa? Untuk Allah nak bezakan di antara orang yang mampu berdiri di saat malam dia dengan Allah Azza wa Jalla. Nabi sebut dalam hadis 7 golongan yang boleh duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat. Siapa dia? Rajulun zakarallaha khalian fafadat ainah. Seorang hamba Allah yang bangun bermunajat, berzikir sampai menangis dia khalian, dalam keadaan sunyi, tak ada orang tahu. Fafadat ainah, mengalir air mata. Jadi kalau kita duduk ramai-ramai badi kuat menangis, oh tak usah kira tu. Kalau tuan-tuan nak menangis senang ya. Malam 27 pergi semaya tarawih di Masjid Aram Mekah, tengok. Oh, hak kiri kanan kita ni kak, masya-Allah tabarakallah. Jangan menangis sungguh-sungguh pelik-pelik. Sudah menangis, lepas pada sudah ya imam keluar masjid, jatuh mai rokok sebatang tu telah kuan. Doa dan hilang habis orang. Tu orang Arab tu, sini kita tak kira lagi tu. Maaf, balik kepada cerita munafik. Kata di para ulama, siapa dia nak bebaskan dia daripada sifat munafik? Banyak qiyamul lail, bangun berdiri malam. Berdiri untuk Allah, bukan bangun kerana kerja lain. Ni ada juga orang bangun pukul 3.30 4.30 pagi pada waktu-waktu tertentu, musim-musim tertentu bangun. Yang keempat, al-jihadu fi sabilillah. Orang yang berjihad pada jalan Allah. Sekarang ni kita jihad sudah tidak ada. Kalau tuan-tuan nak sebut yang nak jihad, teroris selalu. Teroris, jangan main-main hari ni. Kita tahulah dunia nak kiamat. Baik, tapi kita tak dalam hati kita semangat niat untuk berjihad. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Man mata walam yaghzu. Siapa dia mati dia tak pernah berjihad, tak pernah pergi berperang. Kita ni tak pernah berperang secara senjata sebab kita tak ada senjata. Negara kita aman, tidak ada senjata sekarang. Walam yuhaddis nafsahu bihi. Tak pernah niat dalam hati itu, aku kalau ada jihad aku akan pergi. Jihad yang diisytiharkan secara rasmi lah. Tak pernah berperang, tak pernah berniat untuk berjihad. Ma ta'ala syu'batin minan nifaq. Orang ni mati di atas satu cabang daripada nifaq, daripada munafik. Kena tak dalam hati kita, semangat kita. Bahkan Nabi SAW sebut dalam hadis, siapa dia betul-betul berniat untuk mati syahid,
betul-betul niat. Mana kalau aku ada jihad, aku akan pergi. Ballaghahu manazil syuhada, Allah Ta'ala akan sampaikan dia darjah mati syahid, walau mata ala firash, walaupun dia mati di atas tilam di rumah. Itu yang kita kata tadi, nak mengembara ke akhirat, mengembara dengan apa? Bil qulub, dengan hati, niat betul-betul. Semalam saya baca hadis adalah Riyadhus Salihin. Orang ni niat nak sedekah, dia pun bawa duit tengah malam, jumpa orang duduk minta sedekah, pak bagi. Besok bising satu kampung, oh alah bagi sedekah, kau orang pencuri semalam. Rupanya kawan tu bukan minta sedekah, duk tunggu nak pergi curi rumah orang. Orang ni tengok dia tu bagi sedekah. Dia berkata tak apa, wallahi malam ni aku sedekah lagi, bawa duit lagi. Berjalan-jalan tengah malam, jumpa orang perempuan tepi jalan, sedekah. Esok bising satu kampung, sedekah kau pelancur semalam. Rupanya budak tu bukan minta sedekah, duk tunggu pelanggan, dia bagi sedekah. Allah Akbar, tak kena belakang dia. Malam ni sedekah lagi dia kata, bawa duit. Sedekah malam yang ketiga, tengok ada orang lalu kau ni, Assalamualaikum, kepal tangan bagi duit, kena ke si kaya, ambil juga si kaya tu. Besok bising sedekah kau orang kaya pula dah. Dia kata apa? Dia kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala, boleh jadi dengan sebab aku sedekah, si pencuri tak mencuri lagi, sebab dia ada duit dah. Si pelacur tak akan melacur lagi sebab dia sudah ada duit. Si kaya pula dia akan malu, aku dia sedekah juga duit dia. Kata di para ulama, tiga-tiga sedekah dia tu dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab niat dia ikhlas, walaupun tak kena sasaran. Allahu Akbar. Baik, kita pergi kepada yang keenam. Nak bebaskan diri daripada munafik, iaitulah kasratu zikrillah. Tuan-tuan kena banyak berzikir per Allah Azza wa Jalla. Zikir sentiasa, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Pasal apa? Orang munafik ni tak ada zikir. Wala yazkurunallaha illa qalila. Munafik tak akan sebut nama Allah Taala kecuali sedikit. Bila ada orang dengar dia berzikir, tak ada orang dengar dia senyap. Jadi kita, supaya kita hilangkan sifat munafik, kita banyak berzikir. Duk dia aku ni tak berzikir lagi hari ni. Setara dengan munafik, nauzubillah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Akak tasbih bergerak selalu. Boleh ke tak boleh? InsyaAllah. Yang ketujuh adalah kita banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, sebagaimana berlaku kepada siapa tadi? Abu Darda radhiyallahu anhu. Berdoa banyak kerana dia kata apa? Hati manusia duduk di bawah kuasa Allah Azza wa Jalla. Jadi kita bimbang, takut-takut Tuhan tukar daripada mukmin kepada munafik, wal iyaz billah. Yang ke-8, hubbul ansar. Kita kena sayang kepada orang Ansar. Orang Ansar ni mana orang Madinah? Tak ada dah Ansarnya. Nabi kata apa? Ayatul iman hubbul ansar. Tanda orang itu beriman, sayang kepada Ansar. Wa ayatun nifaqi bughdul ansar. Tanda orang munafik, benci pada Ansar. Yang ke-10, iaitulah kita sayang kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi kalau ada puak-puak khawarij benci pada Sayyidina Ali, kita kata tak, aku sayang pada Ali. Yang ke-10, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tadallu' mimma Zamzam, banyak minum air Zamzam. Tanda orang tu mukmin. Pasal orang munafik dia tak minum air Zamzam. Sebab air Zamzam ni payau, tak sedap. Fuak kita ni minat belakang air Zamzam tak, cuma mahal je, sikit-sikit minum. Minum air Zamzam tu tanda beriman. Tanda orang tu tidak munafik. Orang munafik tak mau. Pasal itulah kadang-kadang orang kita ni nak minum air, orang bagi tak main, nak beli air hos botol 45 ringgit, 10 ringgit ke berapa botol di supermarket baru minum air. Kalau setakat minum air orang mari telaga ni tak jadi. Biarlah itu di antara 10 tanda kita beriman. InsyaAllah para jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah SWT beri kepada kita kepahaman yang benar, dan Allah jauhkan kita daripada sifat yang bahaya, supaya Allah Ta'ala jagakan hati kita hatta kita bertemu dengan Allah Azza wa Jalla biqalbin salim, dengan hati yang sejahtera, InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.